Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi persembahan pembukaan daripada Plan B dengan lagu Solatullah, nyanyian asal Wali Band. Dan hari ini, episod pertama Sembang Sahur bersama dengan Double H. Haziq dan Hazlin. Sebenarnya bukan double H. Apa? Awak sendiri dah double H, saya pun double H. Haziq Husni, Hazlin Hussein. Yes, triple H. Fopel. Fopel? Oh, macam tu. Okey, Haziq, tahun ni sekali lagi Sembang Sahur orang kata membuka Kembali. tirai untuk tahun 2021. Betul? Tapi awak perasan tak sebelum kita nak memperkenalkan gandingan kita pada hari ini, tapi kita nak cakap juga pasal Plan B. Awak perasan tak tahun lepas dia lain tau? Tahun ni diorang dah behave. Ya. Tahun ni dah berubah. Belajar daripada tahun lepas je. Tobat. Alhamdulillah. Alright. Itu So, Plan B dah bersama dengan kita banyak tahun dah sebenarnya. betul. Okey, tapi perubahannya pada tahun ini perubahan drastik. Betul. Tapi perubahan drastik yang berlaku dekat Sembang Sahur 2021 adalah Ya, ini dia buat pertama kalinya bersama dengan kita di Sembang Sahur, Cik Man. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Khabar kepada Sejuk penonton-penonton tengok di rumah senyuman juga. Cik Man. Ha? Sejuk Ya ke? tengok senyuman Cik Man. Ke saja-saja ambil hati aja. Kita daripada tadi memuji. Allahu Akbar. Sihat Aziz dengan Azlin? Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Sebenarnya kita bawakan Cik Man berganding sama dengan kita disebabkan hari ini kan topiknya bersangka baik kepada Allah. Dengan Allah. Tu Kalau nak harapkan Hazlin dengan si Haziq ni, kan ada sangka-sangka yang lain. sangka-sangka yang lain kan? Cik Man kena ada depan kita orang. InsyaAllah. Topik ni topik yang agak berat, tapi maknanya dia dekat dengan kehidupan kita. Ya. Tapi kalau kita nak relate lah dengan apa yang berlaku dekat kita setiap hari, Cik Man. Kan bersangka baik dengan Allah ni mungkin kita boleh samakan dengan kalau kita menerima apa-apa cabaran ataupun dugaan. Kan? Selalu orang akan pening kepala, pressure dengan tekanan. Betul. Tapi macam mana kita nak bersangka baik dengan kesusahan yang kita alami tu? Dia bila sebut tentang hadis ini, aku adalah selari dengan persangkaan hamba-Ku terhadapku, di sebuah hadis qudsi lah. Okey, dan benda ni berkaitan dengan takdir. Takdir ini satu topik yang paling complicated kita nak bincang dalam agama ni. Sebab tu bila kita tengok dalam agama ni ada pelbagai pecahan aliran yang membincangkan tentang takdir. Ada yang mendakwa Allah begini-begini, memaksa hambanya. Ada yang kata, oh, aku miskin ni sebab Allah tentukan. Aku buat jahat ni Allah tentukan. Sampai dia berburuk sangka dengan Allah. Tapi dalam aliran yang sebenarnya apa yang dibawa oleh Nabi daripada Quran dan hadis-hadis baginda, kita mesti mengimani bahawa setiap daripada apa yang Allah tentukan pada kita tu ada hikmahnya. Cuma kita kadang-kadang analogi bila kita doa tak makbul, terus kita tuduh Allah ni zalim, Allah tak sayang aku. Terus dah tak nak doa. Tu tak nak doa dah kan? Terus. Itu ujian-ujian lah tu. Maka benda yang dapat menyelamatkan persangkaan baik ini ialah ilmu yang kita mesti ada tentang siapakah Allah. Kemudian siapakah kita di sisi Allah. Benda-benda tu. Allah sebut dalam Quran, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah sama tak orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui. So orang yang tak tahu ni banyak risiko dia buat telahan. Tapi orang yang tahu ni alhamdulillah. Maka sebab tu dalam hadis Nabi sebut mayuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah nak seseorang itu baik, Allah akan bagi dia faham agama. Bila dia faham agama, ujian ke, musibah ke, corona ke, tak corona ke, alhamdulillah. Bukanlah kita minta, tapi kita steady lah. Sakit tu sakit lah. Kan? Memang Allah tak nafikan. Nabi Muhammad pun menangis ketika kematian puteranya Ibrahim. Jadi bila ada orang tengok Nabi menangis, kita ni kadang-kadang bila tengok ustaz menangis ke orang belajar agama, oh kau menangis ni tak kuat iman. Tak, menangis bukan menafikan iman. Menangis itu membayar harga sebuah kemanusiaan. Kan? Setiap orang ada emosi. Betul. Kan? Setiap orang ada emosi. Tak kisahlah orang tu ustaz ataupun orang biasa. Cuma Nabi kata dalam menangis-menangis tu mak kau meninggal, mak kita meninggal, kita menangis, jangan sampai mempertikaikan takdir. Kenapa kau matikan mak aku? Kau memang tak patut ya Allah. Kenapa mak aku bukan mak orang lain? Gegar-gegar batu nisan, tarik-tarik mak arwah mak mayat mak. Batu belah, batu pun takut. Tengok cerita lama ni. Cerita lama kita tengok. Okey. Dan kita nak update juga kepada anda mengenai COVID-19. Betul. Macam ini kita bagi kepada Hazlin cerita. Okey, sebenarnya tahun lepas pun dah berlaku COVID. Tahun ini juga COVID masih lagi membelenggu kita. Tapi kita sentiasa update dari semasa ke semasa peningkatan COVID, terutamanya di negeri Kelantan. Hari ini kalau kita lihat 7 jajahan orang kata menurut KKM telah melaporkan peningkatan kes positif COVID-19 secara mendadak. Dan 7 jajahan di Kelantan iaitu Kota Baru, Pasir Mah, Pasir Putih
Bacok, Maceh, Tupak, Tanah Merah. 7 jajahan ni Telah pun dilaksanakan? akan dilaksanakan PKP pada 16 hari bulan sehingga 29 April. Ya, kembali kepada Perintah Kawalan Pergerakan. Jadi, apa pun yang jadi, tolong jaga SOP, pakai pelitup muka, jaga kebersihan diri dan kalau boleh jangan berada di tempat yang sesak-sesak. Lagi-lagi bulan Ramadan sekarang dah ada bazar Ramadan. Kita kena berhati-hati, ingat SOP. Dan bercakap pasal COVID, tetamu kita hari ini sangat istimewa. Merupakan seorang bekas pesakit COVID-19 kritikal yang berada di dalam ICU selama 19 hari. Dan nak berkenalan dengan beliau? Mari kita saksikan VT ini. Tapi bila saya keluar, doktor baca balik report saya, dia kata awak hampir-hampir mati, jadi kita cucuk awak dengan dos yang tinggi. Dan seperti biasa dalam Sembang Sahur kita akan menziarah dan berkongsi cerita bersama dengan individu-individu yang mengalami pelbagai pengalaman. Dan pada kali ini kita nak bawakan sebuah kisah daripada seorang individu di mana setahun yang lalu berjuang demi untuk meneruskan kehidupan akibat daripada pandemik COVID-19. Dan individu ini adalah antara individu yang terawal di Malaysia yang disahkan mengalami jangkitan COVID-19 berasal ataupun berpunca dari luar negara. Jadi kami berada di Petaling Jaya dan saya akan singgah bersama untuk melihat keadaan individu ini. Jadi jom teruskan bersama dengan saya. Sejak tahun lalu, COVID-19 menjadi ancaman hebat buat dunia. Bagi Asrul Anbiya Ahmad, tahun 2020 adalah yang paling getir buat dirinya dan keluarga. Bahagia yang dikecapi kini pasti memberi 1001 nikmat buatnya. Ini adalah peluang, sering diungkapkan oleh juru kamera filem dan drama yang berusia 50 tahun ini. Mengimbau saat 16 hari bertarung di wad ICU, sakit yang dialami hanya Tuhan saja yang tahu. Sepanjang itulah saya kata daripada hetero sampai ke hari ketiga tu kebanyakan memori saya lost. Saya ICU tu 19 hari saya duduk. Tapi 16 hari saya dengan bantuan pernafasan. Bantuan pernafasan jadi maksud dia dicucuk dalam. Wire tu semua kat dalam, penuh wire ni. Penuh ni, masa keluar ni semua melecik ni. Bila nak stabil semua kesan daripada dia punya efek kan. Kena kat jari saya lah. Jari saya ni hitam. Dua sebab jari ni hitam doktor kata. Sebab satu jarum yang cucuk melalui sini untuk masukkan ubat. Dua sebab dos ubat yang tinggi untuk hidup. Untuk bagi saya hidup lah. Orang selamat nak selamatkan saya lah. Kalau nak kata maut tu lah. Itu dah sampai dah tahap nak pergi maut tu lah. Ya, kalau kata saya panggil tapi kasar sikit lah. 16 hari tu lubang kubur dah terbuka lah bagi saya 16 hari tu. Segmen Singgah Sahur kali ini ditaja khas oleh Koperasi Anak Syarikat Petronas, Kopetro, yang membawa pelbagai produk makanan sejuk beku keluarannya di bawah jenama Lengkuas. Kopetro berbesar hati menyumbangkan produk keluaran mereka kepada Asrul sekeluarga. Kisah peluang kedua Asrul Anbiya ini kami bawakan khas ke studio bagi perkongsian bersama di Sembang Sahur. Itu dia peluang kedua yang didapati oleh pesakit kita ni, pesakit COVID-19 yang kritikal 19 hari berada di ICU, 16 hari memerlukan bantuan alat pernafasan. Dan nurse, jururawat sendiri pernah berkata yang awak tiada harapan lagi. Dan terkejut bila dapat tahu yang sebenarnya masih lagi meneruskan kehidupan selepas 19 hari berada di ICU. Sebenarnya 16 hari tak sedar. Selebihnya dah sedar tapi kemudian 5 hari dipindahkan ke ward kuarantin. Dan sebenarnya kita nak kongsikan apa yang berlaku, bingkisan yang dikongsikan oleh Hanif Miswan tadi. Jadi kita nak tanya Cik Man dululah. Tapi disebabkan kita rasakan ada banyak lagi cerita-cerita yang tak dikongsikan oleh Asrul Anbiya Ahmad, bekas pesakit COVID-19 ni. Jadi kita sebenarnya macam nak tahu lagi lebih lanjut lagi macam mana tempoh 19 hari berada di ICU, macam-macam pengalaman yang dirasai oleh beliau. Ya, jadi Cik Man, kalau Cik Man tengok sendiri daripada kisah Abang Asrul tadi kan, peluang kedua yang diberikan
Dan bila dekat dalam ICU tu, orang cakap macam-macam. Nurse cakap ni tak ada harapan. Siap kena potong jari, berparut-parut dekat tangan, dekat muka, Cik Man. Macam mana kita sendiri nak berseka baik dalam keadaan sebegitu? Baik, ketika ulama mentafsirkan tentang hadis ini, Imam Nawawi menyebut perbahasan para ulama, iaitu apabila dalam hadis kudusi, ana inda zanni abdi bi. Okey, dan aku adalah berdasarkan apa yang hamba-Ku sangka tentang aku. Bukanlah maksudnya bila kita ni hamba ni bersangka Allah akan bagi kita poshe, Allah akan bagi poshe, seolah-olah macam persangkaan kita ni kontrol Allah. Tak. Tapi hadis ini kata ulama, dia lebih kepada persangkaan baik kita terhadap Allah, bahawa Allah akan merahmati kita dan mengampuni kita. Dan hadis ini juga menjadi satu panutan kepada sikap yang kita mesti berharap kepada Allah. Dalam bahasa Arabnya ar-raja. Kita dalam kehidupan ini kita mesti gabungkan dua benda. Yang pertama ar-raja, ni bukan yang makan tu. Bukan Rojak. Rojak makan tu lain jadi kan. Rojak ni berharap ya Allah syurga, ya Allah syurga, ya Allah. Yang kedua mesti gabungkan khauf. Khauf ni takut. Kalau rojak berharap saja syurga, ya Allah syurga, ya Allah, jadi perasan pula nanti. Kalau buat maksiat, kau buat maksiat ni tak apa, syurga insya-Allah, memanjang syurga je kan. Tapi bila ada digabungkan dengan khauf, dekat situ kita ada stop. Ni kau buat maksiat ni, mesti takut kepada Allah. Kalau takut tanpa rojak, kita rasa neraka ni. Asyik takut aja. So gabungkan harapan dengan khauf, rasa Harapan takut. dan khauf. Baru sempurna. Ya. Jadi dalam keadaan macam Abang Asrul tadi kan, kita manusia, kita ada persangkaan kita dalam keterbatasan kita manusiawi, tapi kita juga mesti menganggap ataupun sentiasa mengharapkan keajaiban daripada Allah. Ilmu manusia itu terbatas. Yep. Kalau sekali kena dugaan, kita macam boleh sabar, ataupun minggu depan kita boleh sabar. Tapi kalau dah kono banyak-banyak kali dugaan, goyang juga. Goyang. Tapi kita kongsikan itu sekejap lagi sebab kita nak memperkenalkan tetamu kita juga. Ya, Zaid. kita telah pun lihat beliau dalam video tadi. Hari ini kita bersama dengan Encik Asrul Ambia Abdullah yang merupakan seorang juru kamera drama dan juga filem. Dan kalau kita lihat video tadi, memang satu dugaan yang sangat-sangat berat diterima oleh Encik Asrul sendiri. Daripada pandemik COVID-19. Dan Encik Asrul sebenarnya adalah antara yang terlibat semasa penggambaran di luar negara bersama dengan Ashraf Muslim dan juga Puteri Aisyah yang juga positif COVID-19 masa tu. Pada masa tu pengalaman COVID ataupun pengetahuan mengenai COVID masa tu Encik Asrul tak tahu apa-apa lagi kan? Tak tahu gelombang pertama kan? Okey, bagi saya ni bukan dugaan lah. Peluang Allah bagi kat saya lah. Tak rasa. Peluang ni bukan semua orang dapat. Jadi itulah kita orang syuting di sebulan dah dekat Scotland tu sebenarnya. Jadi dekat last tu, dekat nak sampai sebulan tu masing-masing demam. Kru-kru semua bekat demam. Kita orang kan demam biasalah, demam cuaca kan, cuaca sejuk. Perubahan cuaca. Yalah kan, kita orang Asia kan. Jadi kita makan Panadol. Dia orang kata Panadol sana tak bagus. Makan Panadol Malaysia, ada orang bawa kan. Pun tak lut. Tak jadi juga ni dia hilang dia rasa memang. Dia hilang. Saya dah memang demam, bukan demam teruk demam dia kebah tak kebah. Makan tak lalu, dia orang buat tom yam tak boleh makan, muai tak boleh makan, buah tak boleh makan, dah tak boleh makan semua dah. Jadi kebetulan pula masa tu kerajaan kata okey, rakyat Malaysia kat luar negara pulang, kita nak tutup border. Jadi kami ambil peluang lah. Shooting tak habis lagi ni. Ambil peluang balik. Jadi cerita dia daripada Heathrow, London, kita orang naik dekat London. Ada cerita lah, saya last kali saya check in bag, saya pusing check in Qatar Airways. Pasal pusing bag tu. Kita nak simpan cerita Encik Asrul ni sebenarnya. Dia pusing bag, kita akan bercerita lebih lanjut lagi bersama dengan Encik Asrul sebab kita nak dengar cerita Encik Asrul ni daripada awal macam mana perkara ni boleh terjadi. Betul. Tapi macam mana pun, kalau kita nak tahu lebih lanjut, kita berehat seketika. Kita jumpa selepas ni. Jangan ke mana-mana. Sembang Sahur. Ini Bongke Sembang Sahur, Bongke Sembang Sahur di TV3 sepanjang bulan Ramadan untuk anda semua. Ini Bongke Sembang Sahur, Bongke Sembang Sahur di TV3 sepanjang bulan Ramadan untuk anda semua.
Anda masih lagi menyaksikan Sembang Sahur 2021. Tadi kita ada chit-chat bersama dengan bekas pesakit COVID-19 yang kritikal iaitu Asrul Anbiar Ahmad. Sebelum kita berehat tadi kan Aziz, Cik Asrul ada kongsian kita sampai di KLIA dekat masa nak check-in tu pusing. Pusing back? Pusing back apa jadi? Bukan dekat kat Heathrow London lagi. Pusing beg saja nak pergi ke immigration nak cop pasport. Daripada situ hingga ke KLIA naik ke terbang dalam berapa belas jam tu. Turun di Doha 2 jam. Saya lost memory sampai sekarang. Saya tak ingat Sampai apa saya buat. Ya, sampai sekarang saya tak ingat apa saya buat. Adakah blackout? Saya ni member-member cerita yang balik sekali saya. Kita orang balik 18 orang balik semua. Jadi dia orang cerita, abang senyap, duduk, muka pucat. Oh, masa tu sedar sebenarnya? Ya, saya tak sedar. Saya tak tahu apa jadi kat saya. Saya cuma dengar orang cerita ya. Kawan-kawan saya cerita. Yang saya ingat, saya sampai di KLIA, turun di KLIA, kawan saya nak pinjam kursi roda. Itu saya duduk atas kursi roda tu, dia orang tolak saya lupa. Jadi bila sampai daripada flight, daripada terbang nak pergi ke bangunan terminal tu kan, kita naik ke train kan. Di naik train, turun kat bawah tu, nak pergi ke immigration sekali lagi, immigration Malaysia. Askar semua jaga dah masa tu. Saya tengok askar, nampak askar ya. Jadi dia orang tolak saya masuk ke bilik sebelah. Masuk bilik sebelah tu, dia orang check oksigen saya, dia orang tanya saya punya maklumat sikit. Saya collapse. Saya tak tahu saya collapse, saya pengsan macam tu. Atas kursi roda tu. Sebab lama dia orang masa dia orang tak tahu, sebab baru lagi kan COVID ni, siapa tak tahu. Masa saya dekat Scotland pun, saya masa demam tu pun saya dah call bini saya cakap, saya macam ni. Saya keadaan saya macam ni kan. Bini saya check melalui apps kan. Dia kata, awak ni kena COVID, dia kata. Tapi kita mana tahu. Masih idea. Yes, kita tak tahu apa tu COVID. Yang kita tahu demam. Demam saja. Saya tak tahu. Saya tak ada batuk, saya tak rasa semua tak ada. Jadi, Semua hilang Encik dari rasa. Ya. Lepas daripada tak sedar di airport tersebut, bila lepas itu Cik Asrul sedar? Kalau ikut doktor, hari-hari dia bagi report dekat isteri saya. Dia akan bagi report. Tengah hari dia akan bagi report. Kalau ikut report tu, hari ketiga baru saya sedar. Sebab saya ingat doktor tepuk dada saya. Cik Azrul, bangun sekejap. Bangun boleh ke? Kita nak bagi awak tidur menyerap. Rawatan. Itu hari ketiga tu. Okey. Dan daripada hari pertama sampai hari ketiga tu, saya tanya, saya dah keluar hospital, saya tanya bini saya, awak tahu mana saya duduk Sungai Buloh? Dia cakap, awak yang call saya. So maknanya ada satu momen daripada lepas Scotland tu sampai ke hari ini, di tengah-tengah tu ada beberapa hari yang walaupun abang berjaga, abang tak sedar. Ya, bukan daripada London sampai ke KLIA, perjalanan 16 jam tu. Walaupun berjaga, tapi tak ingat momen tu. Apa saya buat? Dia orang kata orang stewardess bagi makan, saya makan. Saya jalan kat Doha 2 jam, saya jalan. Okey, terus dikejarkan ke hospital dan 19 hari di ICU. Tapi kita nak tahu juga kan Aziz kan, 19 hari tu apa sebenarnya yang berlaku? Sebab kalau kita lihat tadi, Encik Asrul ada tunjukkan parut di tangan, di lengan, di muka. Di situ. Ini semua bekas dia ni. Ini bekas suntikan Mai. Bekas suntikan. Dia ada cerita agak ni. Sebab dah terlampau. Dia masa keluar ni dia jadi berkudis tau. Dalam. Dia punya luka dalam. Jadi dia orang tukar ke tangan ni. Pun ada satu benda yang sama? Tak jadi. Tangan tak jadi. Tapi ada satu hari. Jarum terkeluar jarum, darah keluar penuh. Ya Allah, Tuhanku. Masya Allah. Itu kesan daripada dos yang... Bukan dos. Itu dah hari yang ke-17 atau ke-16 itulah. 16-17 lah. Jadi... Kalau kita tengok, Cik Asrul diberikan ubat yang agak tinggi. Dosnya. Ya. Dan kalau sampai melibatkan jari. Itu ibu jari. Sebenarnya 3 jari, Cik Asrul. Nampak tu. Cik Asrul, sebenarnya 3 jari yang macam hitam. Kalau ikut doktor cakap 4 jari saya ni hitam. Sini semua hitam. Kesan daripada ubat. Sebab saya masuk ICU tu sebab sebenarnya COVID ni dia serang paru-paru kita first. Bila dia serang paru-paru kita, oksigen kita tak pump. Sebab tu saya lupa tu, doktor katalah. Sebab oksigen saya dah rendah. 60%. Okey. Cik Asrul ingat tak doktor dan juga jururawat yang menjaga Cik Asrul semasa Ya Allah, tak ingat lah. Tak ingat. Tak ingat. Ada berborak dengan mereka? Ada.
Ada, memang bagi saya doktor dan nurse di Sungai Buloh tu memang hero saya lah. Hero real, my real life hero. Maksudnya Ya. Cik Asrul tak ada kesempatan untuk Tak ada, mengucapkan tak hanya di Tak kenal, kita tak kenal dia orang pakai Sebab pakai PPE. Ya, So, tak dapat Ya. tak dapat tahu pun. Yang saya ingat seorang masa hari ke-19 saya nak keluar tu, ada seorang nurse datang, nurse India. Dia datang kat saya. Saya dah sedar dah makan ubat apa semua. Dia kata, "Encik, masa encik masuk dulu saya dah pasang semua tiup-tiup kat badan encik. Saya sedih tengok encik. Bolehkah jumpa family? Tapi hari ini bila saya tengok encik sedar macam ni makan ubat, itulah erti kebahagiaan buat saya," dia kata. Okey, itu cerita nurse, pengalaman nurse bersama dengan Cik Asrul. Anda kata Cik Asrul diberi peluang untuk mengucapkan terima kasih kepada doktor yang merawat. Ingin sekali? Memang sangat. Bagi saya dia orang ni hero saya lah, hero. Tapi real Cik life Asrul hero. tak kenal siapa mereka Tak kan? kenal siapa, tapi dia orang ni daripada buat ICU hingga ke buat kuarantin, memang dia orang memang Cik hero Asrul, saya. Kita hari ni memberi peluang. kita bawakan doktor yang menjaga Encik Asrul Oh, ya. semasa berada di hospital, video call bersama dengan kita. Masa ni kalau Cik Asrul nak luahkan Dr. apa yang Nur rasa- Haliza Zainul Abidin merupakan pakar perubatan anestesiologi dan rawatan rapi Hospital Sungai Buloh. Assalamualaikum doktor. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar? Boleh. Encik Asrul, inilah doktor yang menjaga Encik Asrul. Ya, saya alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Kami, bukan saya seorang lah, tapi kami beberapa orang ada memang dalam 3 minggu dah kita memang masih ingat Cik Asrul lah. Sebab masa tu masih lagi wave pertama. Dan seingat saya kita panggil Cik Asrul the Scottish man lah, because datang daripada airport, memang kita nak ada sakit dari Scotland yang sangat kritikal lah. So jadi perkataan Scottish man tu teringat lagi lah, sebab itu kita ingat yang Cik Asrul datang dengan sangat penat lah ke hospital kita pada hari yang tersebut tu. Okey, doktor, so, kita nampak Cik Asrul pun gembira. Okey. Dah senyum sekarang doktor. Sebenarnya Cik Asrul yang saya nampak dia macam nak luahkan sesuatu, tapi Cik Asrul boleh simpan apa yang Cik Asrul rasa. Kejap lagi kita beri peluang tu. Cuma mungkin doktor boleh kongsikan kepada kami semua, sebenarnya masa pandemik tu berlaku masih semua serba tak tahu, dan mungkin dari segi perubatan ataupun rawatan masih lagi macam orang kata terumbang-ambing kan. Jadi mungkin doktor boleh kongsikan suasana pada ketika itu untuk merawat Cik Asrul tu. Okey. Dari segi persediaan kami, sebelum tu kita dah mula menerima pesakit ICU yang memerlukan bantuan pernafasan seawal akhir bulan Mac lah. Kiranya it's not like totally kita masih dalam segala rawatan kami tu macam berdasarkan evidence daripada apa yang telah berlaku masa di Hong Kong dululah. Jadi ada guidance untuk merawat, tapi pada masa yang sama it still is the first wave lah. Dan segala pesakit kritikal memang masih kami memang all out, sebab kita semua pesakit yang masuk ICU, kita punya aim walaupun kita tak berapa tahu apa outcome adalah untuk memastikan mereka dapat pulang, dan yang mana bantuan pernafasan dapat tukarkan kepada pernafasan biasalah. Jadi bila Cik Asrul datang tu memang bukan setakat paru-paru sahaja yang terlibat, tapi kita panggil multi-organ failure lah. Maksudnya keadaan dia seluruh dari segi tekanan darah, jantung, semuanya macam terlibat. Jadi yang macam kita nampak luka-luka yang Cik Asrul kata tu adalah akibat macam betapa teruknya keadaan Cik Asrul pada masa itulah. Di samping bantuan pernafasan yang diperlukan melalui mesin, kami harus pusingkan atau tiarapkan pesakit untuk membantu proses improvekan oksigen dalam badan dia lah. Jadi macam segala kesan yang Cik Asrul dapat selepas keluar ICU adalah usaha kami untuk menjadikan Cik Asrul lebih sihat, tapi of course komplikasi akibat kesihatan yang sangat teruk pada masa itulah. Ya. Jadi Cik Asrul, ini peluang Cik Asrul untuk bercakap dan apa yang Cik Asrul nak ucapkan selama ni tak terucap, tak mengenali siapa doktor yang merawat Cik Asrul selama ni. Ini peluangnya untuk Cik Asrul katakan sesuatu kepada doktor dan juga tim yang merawat Cik Asrul sepanjang 19 hari berada di ICU. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih.
Tak maaf. Terima kasih banyak-banyaklah kerana bersuah payah menyelamatkan saya. Saya tahu besar jasa hampa semua. Besar jasa. Saya doakanlah Allah angkat martabat mereka-mereka ni semua, murahkan rezeki kepada mereka dan tempatkan mereka dalam syurga-Mu, ya Allah. Itu ya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Awak semua adalah hero saya. Orang lain ada hero, superhero lain, ada Iron Man, ada Spiderman, ada Batman. Awak semua adalah hero saya. My real life. Saya banggakan cerita pada anak cucu saya yang hampa ni semua aku punya hero. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak. Doktor? Kami pun sebenarnya yang paling utama apa yang membuatkan kerjaan kami ni rasa berbaloi bila nampak Cik Asrul yang memang sebenarnya kalau pesakit di ICU dan sekarang saya boleh nampak di kaca TV memang nampak lain dan lebih sihat. Jadi bila sebenarnya sebelum program ni pun kita ada membaca catatan Cik Asrul dalam artikel dekat paper lah. So kami semua memang sangat gembira Cik Asrul dapat sihat kembali. Jadi sebenarnya apa yang kami buat tu memang ialah segalanya nak katakan kuasa Allah jugalah, sebab masa Cik Asrul datang dengan kami memang sangat teruk. Kami memang terpaksa bagi tahu dekat isteri Cik Asrul yang kami cuba sedaya upaya, tapi Allah sajalah menentukan. Alhamdulillah Cik Asrul dapat sihatlah. Jadi ini semua pun kami bersyukur Cik Asrul kuat untuk menghadapi semua dan dah dapat alhamdulillah dapat berjalan, boleh bercakap, tak perlu pakai oksigen. So kita bersyukur pada Allah lah, dan semua ni teamwork daripada hospital juga dan keluarga Encik yang banyak membantulah sebenarnya. Alhamdulillah. Untuk being strong untuk Encik. Ya. Dr. Nurhaliza, kami pun nak ucapkan terima kasih kepada doktor kerana berkhidmat selama ini menjadi frontliners, hero kepada semua rakyat Malaysia yang terlibat dengan COVID-19 ini. Terima kasih banyak-banyak doktor. Terima kasih banyak doktor. Terima kasih. Selamat berpuasa doktor. Terima kasih sebab sudi bersama kami di Sembang Sahur. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yep, itu dia Dr. Nurhaliza Zainuddin daripada Hospital Sungai Buloh yang merawat Encik Asrul. First time saya dengar ni. Cerita ni. First time. Hari saya dengar dia cakap, saya betapa teruknya saya ni. Kalau tidak selalu saya dengar macam orang cakap, betul ke ni? Bila doktor sendiri yang cakap saya datang dengan teruk macam tu, real lah. Sebab saya tak pernah dengar sebelum ni saya dengar orang-orang cakap je. Kan? Jadi saya rasa, yalah, betul, sebuah sikit lah kan. Ya, sebenarnya saya ada soalan untuk Cik Man. Bila kita berada dalam kesakitan, berada di ambang maut, seperti apa yang dihadapi oleh Encik Asrul, macam mana untuk kita terus bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan tanya soalan tu kejap lagi bersama dengan Cik Man, sebab sekarang ni kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini dalam Sembang Sahur. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa kembali kita dalam segmen Jom Masak bersama dengan saya Chef Zam, dan segmen ini dibawakan khas oleh KitKat Malaysia. Tahun ini kita beraya dengan norma baru. Jadi hari ini saya akan kongsikan resepi yang anda boleh lakukan di rumah demi mengeratkan kasih sayang ataupun time bonding anda dengan anak-anak. Jadi resepi hari ini kita nak buat KitKat kuih ketayap. Jadi, first kali apa yang kita perlu lakukan adalah kita akan cincangkan kita punya gula Melaka supaya dia sedikit lebih halus, mudah untuk kita nak cairkan di dalam periuk kita nanti. So, apa yang anda perlu lakukan, kita just potong sahaja. Gula yang telah pun kita potong, so akan masukkan ke dalam kita punya periuk di sini. Kemudian kita akan campurkan dengan kita punya lebih kurang dalam 200 ml air. Dan kita panaskan sehingga gula merah itu larut. So letakkan daun pandan yang telah pun kita cari ke dalam kita punya periuk ni. Kita kacaukan sedikit dan seterusnya apa yang perlu kita lakukan adalah kita akan masukkan kita punya kelapa parut. Kemudian kita akan masukkan sedikit tepung jagung dan kita akan kacaukan sehingga inti ni sedikit lebih kering. Okey, kalau kita lihat inti kita pun dah kering, so kita akan matikan api dan kita biarkan inti ni sejuk. Baiklah, sekarang kita nak buat kulit kuih ketayap ataupun dalam bahasa Inggerisnya orang panggil crepe. So kita masukkan tepung gandum. Kemudian kita akan masukkan telur, sebiji telur. Kemudian kita akan masukkan susu tadi. Diikuti dengan santan yang telah pun kita timbang. Last sekali, kita masukkan jus pandan yang telah pun kita tapis awal-awal ya.
So kita campurkan ke semua bahan. So kita akan gunakan pemukul ni atau kita panggil whisk. So kita kacaukan sedikit. Tapi kalau masih ada ketul-ketul, jangan risau. Apa yang kita perlu lakukan kat sini, saya kongsikan. Kita boleh tapiskan kita punya adunan supaya kita akan dapat adunan yang lebih licin. So adunan untuk kulit ni sudah pun siap. So tibalah masa yang kita tunggu-tunggu sebab kita nak buat dia punya kulit kuih ketayap. Baiklah. Sementara kita panaskan kita punya kuali, sapukan sedikit minyak pada permukaan kuali. So kita boleh cuba dulu adunan yang pertama. Dan kita kena terus pusingkan. Ini awak cakap sangat teknikal sikit. Kalau permulaan tu mungkin kita tak akan dapat yang sempurna. Tapi insya-Allah saya rasa bila kita selalu buat, kita akan dapat kulit ketayap yang lebih cantik. Okey, kulit kuih ketayap pun dah masak. So apa yang kita perlu lakukan, kita cuma letakkan di dalam kita punya piring dahulu. Kejap lagi kita biar dia sedikit sejuk, baru kita letakkan inti dan juga KitKat yang akan kita gulungkan bersama. Kulit kuih ketayap sudah pun siap. Yang akhir sekali kita nak gulungkan kulit ni bersama dengan inti yang kita masak. Tapi bahan yang paling penting yang kita nak gunakan kat sini adalah coklat KitKat. Wafer dalam coklat susu, ianya crunchy. Coklat KitKat ni kita akan potongkan dia dalam keadaan saiz yang kecil supaya senang kita nak gulungkan dalam kita punya kuih ketayap. Kita transferkan ke dalam mangkuk. Baiklah, sekarang kita nak gulungkan kulit kuih ketayap ni dengan inti kelapa dan juga coklat KitKat. So apa kita perlu lakukan, letakkan kulit di atas papan kita ni. Kemudian kita akan letakkan inti kelapa tadi. Kemudian kita letakkan kita punya bintang kita hari ini. Kita letakkan coklat KitKat yang telah pun kita potong tadi. Dan kita akan gulungkan secara perlahan-lahan. Kita gulungkan bahagian tepi. Dan kita kena make sure hati dia tu dan gulungan ketat, jangan terlalu longgar, nanti tak cantik. Dah siap kuih ketayap KitKat kita. Inilah dia resepi yang mudah yang senang anda boleh lakukan, iaitu KitKat kuih ketayap. Anda boleh layari ke laman YouTube dan juga Facebook KitKat Malaysia untuk dapatkan resepi-resepi ringkas ini. Dan anda boleh dapatkan KitKat Bento Box batik edisi khas ni di pasaraya terdekat anda. Ia mengandungi KitKat Share Bag Pack 15. Tetapi sekiranya anda nak dapatkan ianya secara percuma, anda boleh layari ke laman Instagram saya untuk ketahui detail lebih lanjut. Sampai di sini dahulu, KitKat Raya Bersama masih together walau apa penjua. Jom have a break, have a KitKat. Okey, terima kasih Chef Zam. Siap ajar kita macam mana buat kuih ketayap, tapi lotak KitKat. Selama ni apa tu yang sambal kelapa tu. Kelapa yang manis kan? Ni KitKat kuih ketayap. Kalau anda nak tengok lagi macam-macam resepi manisan KitKat #EasyRecipeZ, anda boleh tengok segmen Jom Masak setiap minggu bersama kami di Sembang Sahur. Okay? Hari Rabu dan juga Khamis. Yes. Okey, kita nak berehat seketika. Selepas ni kita akan bersama lagi dengan Cik Man dan juga tetamu kita, Cik Asrul. Itu seketika nanti, kita jumpa selepas ini. Sembang Sahur. Bertemu kembali dalam Sembang Sahur 2021. Okey, kali ini kita bawakan sesuatu yang istimewa untuk anda di rumah. Hari ini kita bawakan pegawai pemasaran jamu jelita bersama dengan produk-produknya, Nur Atira Samsudin. Terima kasih datang. Sama-sama, terima kasih juga Lin. Okey Atira, hari ni kita nak cerita apa? Banyak ni produk kat depan ni, mungkin Atira nak kongsikan? Okey, terima kasih Lin. Assalamualaikum buat semua penonton Sembang Sahur dan selamat berpuasa atau ucapkan yang mana terkira kali ni punya Ramadan ni cukup berbeza ya, Masya-Allah. Mana tahun lepas kita PKP, kita duduk rumah aja. Betul. Tak boleh pergi mana-mana, tarawih pun tak boleh. Tapi kali ni alhamdulillah, syukur alhamdulillah, sekalinya kita boleh pergi bertarawih walaupun kita kena patuhi SOP, kita boleh buka di luar dan alhamdulillah juga sebenarnya tak nak cakap kat sini. Sepanjang bulan puasa kali ni sebenarnya Jamu Jelita sendiri di HQ kami cukup teruja yang produk Jus Dunia Live ni seminggu sebelum puasa, Lin, kalau nak tahu, banyak panggilan yang kami terima, maklum balasan sangat baik dari pakcik-makcik yang nak restock dapatkan produk ni. Sebab terpercaya juga dalam keadaan pandemik sekarang ni kita memang perlu jaga kesihatan. Betul. Benda yang paling penting adalah jaga kesihatan, dan nak jaga kesihatan apa yang kita kena jaga mesti pemakanan kita dulu. Betul. Sebab kalau tak takkan orang cakap kita adalah apa yang kita makan. Jadi sebab tu hari ni Atta nak share kepada semua yang mana yang nakkan orang kata apa sepanjang bulan Ramadan ni nak ada kesihatan
kesihatan yang terbaik supaya badan tidak mudah dijangkiti penyakit, nak kekal bertenaga sepanjang bulan Ramadan supaya kita boleh orang cakap apa, sepanjang Ramadan ni mempunyai Ramadan yang cukup bermakna. Ada amat sarankan anda untuk dapatkan produk jus Serunda Anilife ni, Lin. Okey. Sebab kalau nak tahu, produk ini adalah produk yang dah lama di pasaran dan cukup mendapat maklum balas dan permintaan yang tinggi. Bukan apa kita tahu, sepanjang sebelum bulan puasa ni, kita ni memang tak jaga makan. Kita tahu lagi golongan mak ayah kita ni yang kita tak boleh makan banyak sangat masin, tak boleh banyak sangat makan benda yang berkolesterol, benda yang makanan lauk yang berlebihan sebab kita tahu itu akan menyebabkan membebankan masalah kesihatan. Tetapi itu yang paling sedap. Itu yang mak ayah kita makan, kita sendiri pun makan. Jadi itulah kadang-kadang kenapa masalah kesihatan ni selalu terjadi di kalangan mak ayah kita. Kadang-kadang tu solat kena berkerusi, berdiri lama tak larat, nak jalan kena pimpin tangan. Dan kalau boleh, banyak juga makcik-pakcik yang call nak amalkan jus Serunda Anilife ni sebab katanya nak sepanjang Ramadan ni supaya boleh terus-menerus lakukan ibadah tanpa ada masalah kesihatan. Jadi Adrian nak bantu semua yang mana belum cuba, sangat rugi. Anda kena cuba jus Serunda Anilife ni sebab dalam jus Serunda Anilife ni banyak vitamin dan nutrisi dari parti bahan yang premium. Yang antaranya ada ramuan daripada acai berry, yang mana kalau nak tahu, Lin, acai berry ni sekilo acai berry bersamaan dengan 15 kilo delima. Kita tahu delima ni bukan buah yang murah-murah. Buah yang agak premium harga dia. Tapi dengan jus Serunda Anilife berharga cuma RM89.90. Ada ramuan daripada delima dan juga 50 buah dan herba. Yang antaranya tadi Atra cakap pasal buah acai berry, Atra cakap pasal buah delima dan sebagainya. Dalam ni turut juga ada herba dari misai kucing. Yang mana familiar dengan herba mesti pernah dengar khasiat daripada misai kucing. Sebenarnya misai kucing ni banyak khasiat dia yang mana menurut kajian ia bantu untuk orang kata apa, mengeluarkan kolesterol yang berlebihan dalam tubuh, untuk mengatasi masalah sendi-sendi dan juga yang paling penting bantu untuk menyingkirkan toksin dalam darah. Itu khasiat daripada misai kucing yang ramai tak tahu. Jadi yang mana makcik-pakcik yang tengah tengok Atira hari ini, yang mana nakkan kesihatan yang terbaik, kesihatan yang berganda untuk pastikan tubuh dalam keadaan sentiasa sihat, tidak ada masalah kesihatan, anda boleh dapatkan jus Serunda Anilife ni yang berharga cuma RM89.90. Banyak manfaatnya. Amalkan sepanjang bulan Ramadan. InsyaAllah produk ini bantu anda untuk meningkatkan mutu tahap dan taraf kesihatan. Mudah-mudahan kan? Mudah-mudahan. Tapi sebenarnya Atira hanya bagi tahu ni, tapi ada produk-produk lain juga betul. dekat meja ni kan? Okey, produk seterusnya adalah White Choco Diet yang belah hujung ni. Okey, bila kita bercakap pasal bulan puasa, pastinya melibatkan kita bersahur. Kadang-kadang bukan semua orang yang bangun sahur ataupun selesa makan pagi. Ada yang perut meragam, tak sesuai nak bersahur dan sebagainya, lebih tidur dan sebagainya. Tetapi sebenarnya bulan puasa ni kita wajib bersahur sebab dalam hadis pun ada cakap bersahurlah, sesungguhnya dalam sahur tu ada keberkatan. Jadi kita kalau boleh bangun sahur, dan ini adalah produk yang Atira sarankan untuk anda amalkan sepanjang bulan puasa sebab anda boleh jadikan sebagai pengganti makanan. Okey, dalam produk ini ia bantu mengenyangkan kita supaya kita ni walaupun tak makan, tak minum, tapi kita masih dalam keadaan kita masih bertenaga untuk melakukan kerja. Kenapa Atira cakap masih bertenaga dan mengenyangkan? Kita formulasikan Choco Diet ni menggunakan bahan-bahan daripada beras perang yang kita tahu banyak kebaikan daripada beras putih, dan juga kita menggunakan hasil daripada kentang yang mana kedua-dua bahan ini tinggi dengan karbohidrat kompleks yang bantu, inilah yang bantu kita mengenyangkan selama 4 hingga 6 jam. Walaupun kita tak makan, kita masih bertenaga, kita masih ada orang cakap apa, ada mood lah. Tak adalah lesu je bulan puasa, macam lesu, lemau je kan. So kita tak nak macam tu. Anda boleh amalkan White Choco Diet ni, cara penggunaan pun sangat mudah. Amalkan 2 scoop, bancur dengan ais swam, amalkan bersama kumar, insya-Allah lagi berganda keberkesanan dia. Okey, tapi kan Atira, terlalu kalau sebagai pengguna kan banyak sangat produk-produk di pasaran. Mungkin untuk Jamu Lita punya produk ada kelebihan dia tersendiri. Okey, Atira suka soalan Lin. Okey, memang banyak sangat produk di pasaran, tapi ingin Atira kongsi kepada anda, produk Jamu Lita cukup berbeza di pasaran sebab kita dah berada di pasaran hampir 10 tahun dan produk ini mendapat pengkelasan makanan serta dikilangkan di kilang bertaraf GMP. Jadi anda boleh amalkan tanpa was-was seperti produk terakhir kita ni, iaitu puak fiber. Kadang-kadang orang memang menjadikan bulan puasa ni adalah bulan untuk jaga makan sebab kita dah tak jaga makan sebelum tu. Tapi ada juga yang jadikan waktu berbuka tu makan tak ingat dunia. Jadi anda boleh dapatkan puak fiber ni minum selepas berbuka, dan produk ini akan bantu anda untuk melawaskan, menyingkirkan sisa toksin, bantu anda dapatkan badan idaman, yang mana anda amalkan selepas buka, insya-Allah esok pagi tu terus singkirkan apa yang tak patut. Jadi secara ringkasnya Atira nak share kepada anda, kalau anda nak jus kesihatan yang terbaik untuk kesihatan anda, dapatkan jus Serunda Anilife berharga RM89.90 dan White Choco
Sembako diet berharga RM38.90 serta puak fiber berharga RM38.90. Tapi cara nak dapatkannya? Okey, atas suka juga. Cara nak dapatkan dia cukup mudah. Anda boleh layari www.jombai.my ataupun hubungi Atira di 013-3535-753 ataupun nak dapatkan dengan lagi murah pun boleh juga di shopee.com.my/jamujiliter.my ataupun lagi senang nak tanya, masa sangat singkat, hubungi nombor yang tersebut tadi atau ulangi 013-3535-753. Okey, terima kasih banyak diucapkan kepada Sama-sama. Nur Atira Samsudin, pegawai pemasaran jamu jelita. Selamat menjalani ibadah puasa. Sama juga, Lin. Selamat berpuasa. Okey, kita nak berehat seketika. Kita jumpa selepas ini. Hanya yang baik dari Jamu Jelita. Anda rasa saya ada masa untuk sakit kepala? Panadol Activast diserap 2 kali lebih cepat untuk kelegaan sakit. Panadol Activast. Kulit bawah lengan anda kusam dan tidak rata seperti ini? Deodoran Nivea Extra Whitening diperkaya dengan 9 nutrien kulit dan kuasa vitamin C, memulihara dan melindungi kulit dengan 3 kali tindakan agar ia cerah licin dengan wangian berpanjangan. COVID Oh COVID dibawakan oleh Sensodyne pada setiap Rabu hingga Sabtu jam 9 malam hanya di TV3. Sebagai seorang chef, bila kita nak mencuba itu ada gangguan. Seorang kawan mencadangkan Sensodyne. Tak sampai habis tube Sensodyne saya, ketidakselesaan itu kurang dengan banyak. Yang you guys tunggu dah tiba. Geng baru, Geng Pagi Hot. Hai, saya Mark Adam. Dan saya Fizi. Hi boys, this is Rina Diana. We are Geng Pagi Hot. Memang fun bersama Mark Adam, Fizi dan Rina Diana. Setiap Isnin hingga Jumaat, jam 6 hingga 10 pagi. Geng Pagi Hot. Hot FM. Lebih hangat daripada biasa. Nak jadi usahawan? Generasi Z kembali lagi untuk musim yang kedua. Kalau anda berani macam saya, mahu menguji mental dan juga fizikal, kalau anda mahu menimba pengalaman yang luar biasa, kalau anda penuh tenaga dan cergas macam saya, Kalau anda cekap mengatasi rintangan, jom start Generasi Z musim kedua. Jangan lepaskan peluang ini untuk sertai kami. Mana tahu anda lah yang kami cari. Ya, kembali bersama Sembang Sahur. Hari ini kita bersama dengan bekas pesakit COVID-19 kritikal, antara yang paling kritikal di Malaysia sebenarnya, iaitu Encik Asrul. Betul. Cik Asrul tadi dah kongsikan apa yang terjadi sewaktu terkena dengan COVID-19. Betul. Tapi kita tanya Cik Man dulu, kalau Cik Man boleh kongsikan iktibar yang kita boleh ambil apabila berlakunya sesuatu musibah ataupun ujian dalam hidup kita. Kita nak relatekan dengan tajuk kita hari ini, bersangka baik kepada Allah. Baik, apabila kita ditimpa ujian, antara senjata yang kita ada ialah doa. Dalam Quran Allah sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berfirman, doalah kepada aku, nescaya aku akan makbulkan. Cumanya persoalannya dalam proses kita nak memahami bagaimana Allah memakbulkan doa kita. Mungkin ada sesetengah orang bila dia berdoa, dia nak, ya Allah ya Tuhanku, berikan aku kekayaan. 2-3 hari mesti bagi ya. Benda-benda macam ni masalah. Nak cepat. Kita pula yang mengarah, seolah mengarahkan. Ya. Sebab tu ulama menyebut bahawa Islam mengatakan bahawa Allah akan memakbulkan, Allah akan sentiasa bersama kita. Allah memakbulkan doa kita selagi mana kita tidak bersikap tergesa-gesa. Kita tidak bersikap memaksa Allah. Kerana ada susunan-susunan hikmahnya di sebalik penantian. Mungkin dia tak tahu. Mungkin kita minta apa yang kita nak. Yang kita fikir baik untuk kita. Yang tokak kita nak makan lah apa semua kan. Tapi Allah bagi apa yang kita perlu. Jadi apa yang kita nak tu kalau Allah bagi sekarang, mungkin akan menyebabkan kita kufur. Ataupun risiko yang buruk kepada kita. Maka Allah tangguh ke suatu masa. Sebab setiap kali seorang manusia itu berdoa,
apa yang dia nak daripada objek. Contohlah budak dia nak lulus SPM. Okey, sebenarnya hakikat sebenar bukan dia nak lulus SPM, tapi dia nak kebahagiaan. Allah lebih tahu apa yang dia nak ataupun dia nak berjaya dalam hidup. Tetapi dia gagal. Adakah Allah tidak memakbulkan? Tak. Bahkan tak ada siapa yang tahu di masa depan yang gagal hari ini menjadi orang yang berjaya pada masa akan datang. Kadang-kadang kegagalan tu membuatkan diri kita lagi dekat dengan Allah. Lagi dekat dengan itu Allah. Itu lebih baik. Ya. Ini termasuklah soal jodoh, soal anak, soal semua macam-macam. Kan? Sebab banyak permintaan kita. Encik Asrul tadi mungkin dah dengar penjelasan daripada Cik Man kan? Dan kita ingat kembalilah apa yang terjadi semasa Encik Asrul berada di ICU tu. Dan Encik Asrul juga berhalusinasi dengan cerita. Disebabkan dengan dos ubat yang tinggi. Ya. Jadi sebenarnya banyak yang saya nampak dalam masa tu kan. Satu yang paling ketara, yang paling saya ingat sampai sekarang adalah saya duduk dalam satu kenderaan macam kereta api. Dalam kenderaan tu ramai orang, banyak. Semua pakai putih. Dan kereta api tu pun putih. Badan dia putih. Kursi meja semua putih. Kat luar ni pemandangan putih semua. Tengok. Jadi saya tengok nampak kereta api kan macam corner tu sikit masuk dalam terowong. Saya tengok tu. Oi. Saya tengok depan. Bila saya tengok depan ni dia rasa macam ada gambaran wayang lah, macam tunjuk depan saya kan. Datang. Saya tengok belah kiri ada seorang manusia. Jelmaan makhluk manusia. Badan kempal, hitam, rambut ikan mayang, sengih tengok saya. Saya masa tu saya memang cukup penat yang amat sangat. Apa yang Cik Asrul fikir dan minta masa tu? Itulah, bila saya penat sangat saya cakap, "Ya Allah, Tuhanku, kau cabutlah nyawa aku, Aku penat. Okay. Aku penat, cabutlah nyawa aku." Itu mungkin dah hari ke-15 ke hari ke-13 14 itulah. Cabutlah nyawa aku, aku penat. Kemudian bila saya cakap tu, tiba-tiba saya rasa doktor dengan nurse datang proses saya. Tapi saya still dalam kereta api tu lagi. Dalam kepala kita, fikiran kita terbayangkan kereta api tu. Ya. Okey, saya nak tanya Cik Man. Bila berada dalam keadaan sebegitu, terlalu sakit, bila apa yang Cik Asrul minta, cabutlah nyawa saya. Adakah perkara itu biasa, itu fasa biasa, dan kita kena cepat-cepat? Islam mendidik kita supaya kita tidak bersikap putus asa ataupun ya Allah bagilah aku mati apa semua. Cuma setiap orang ada pengalaman dia sendiri. Betul. Yang mungkin dia belajar daripada pengalaman tersebut. Kita pun tak boleh menafikan pengalaman orang lain, gambaran-gambaran yang Abang Asrul nampak. Cuma itu bila kita kembali kepada sistem balik SOP agama, begitulah. Maknanya manusia ketika dia senang, dia tak ada nak dah kaya, dah badan sihat, tak adalah nak minta sangat kan. Enjoy, mungkin terlupalah. Itu ujian kita. Di tengah-tengah kita enjoy dengan orang ramai, kita mungkin terlupa tu. Tapi ketika mana orang kata satu sifat yang sesuai ketika kita berada di orang kata telur di hujung tanduk, di saat-saat genting, baru waktu sebagaimana yang dihadapi oleh Encik Asrul, maka perasaan yang ketika itu sikap yang wajarnya adalah roja ataupun harapan. Sebab kita tak ke mana. Kita berada dalam satu kehidupan yang diuruskan oleh Allah. Sebenarnya banyak lagi benda kita nak tanya tau. Tapi walaupun Cik Asrul tadi cakap rasa ya Allah cabutlah nyawa aku. Tapi sebenarnya saya suka melihat Cik Asrul di Instagram. Di Instagram sebab perubahan tu 360 boleh saya katakan. Kalau boleh quote caption yang ditulis tu surah Ar-Rahman ayat 33, surah Ar-Rahman ayat ke-4. Memang. Itu semua dah jadi macam kebiasaan Cik Asrul sekarang berubah. Memang. Jadi kita sebenarnya kan itulah kita banyak pengalaman-pengalaman yang kita nak dengar daripada Encik Asrul dan kita nak dengarkan penjelasan daripada Cik Man kita, tapi itulah masa mencemburui kita seperti biasalah kan. 1 jam je lepas ni boleh kalau anda nak sembang sahur request 2 jam. Minta. Okey, jadi Encik Asrul terima kasih sebab sudi bersama dengan kita dan Cik Man juga. Terima kasih Terima kasih sudi bersama dengan kita. Kita jumpa lagi besok dalam sembang sahur bersama 2H lagi, Howard dan Hanif. Dan kembali bersama Plan B. Assalamualaikum. Selamat berpuasa. Ada yang lagi dekatin aku. Aku pura-pura gak tahu. Tiap hari nanyain aku. Udah makan, udah mandi, udah tidur, udah. Nanya melulu.
jaga